Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد وما يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. قال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحديثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي معتمدا فليتبوأ مقعده من النار أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan dan puan muslim sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada hari Selasa ini 6 Jamadul Akhir 1445 Hijriah bersamaan 19 Disember 2020. Dia masih, marilah sama-sama kita zahirkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjemaah yang dipimpin oleh Tuan Imam kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nur Mansur hafizahullah taala. Semoga Al-Fadhil Tuan Imam kita dan kita sekalian dikurniakan ganjaran sebaik-baiknya oleh Allah SWT di atas usaha kita mengimarahkan solat fardu zuhur berjemaah di surau ini pada hari ini, pada kali ini. Dan mudah-mudahan Allah SWT meneguhkan kita, memberi kekuatan kepada kita untuk meneruskan solat berjemaah ini secara konsisten di surau Al-Falah kita ini. Pada hari-hari kita berada di IPK ini dari hari Isnin sampailah ke hari Jumaat, merangkumi 9 waktu solat fardu keseluruhannya, dan sama-sama mengimarahkan solat sembahyang duha dan sembahyang hajat mingguan kita adakan pada setiap pagi Jumaat. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dikurniakan ganjaran yang sebaik-baiknya oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan hati kita, kita termasuk dalam golongan orang yang Allah Ta'ala akan kurniakan naungan di padang mahsyar pada hari kiamat, yang mana tiada naungan selain naungan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu termasuk dalam golongan yang hatinya
terikat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Jadi mudah-mudahan Allah SWT jadikan hati kita terpaut dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sama ada di surau kita ini mahupun di masjid-masjid dan surau-surau di tempat tuan-tuan dan puan-puan tinggal dan bermustaqil ataupun bermukim. Nah, di kita ni memang rumah kita di sini bermustaqil di sini. Pencin pun esok duduk di rumah kita, tak balik kampung. Ada di antara kita yang bermukim, macam saya bermukim di Ipoh ni. Kalau berpindah, saya di tempat lain lah saya bermukim. Bersara esok baliklah baliklah kita ke rumah kita. Begitulah keadaannya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin rahimakumullah, perkongsian kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah hadis 40 Imam Nawawi diteruskan dengan membicarakan hadis yang berikutnya, iaitu hadis yang ke-21, al-hadis al-hadi wal ishrun. Al-hadis al-hadi wal ishrun. Hadi 1, ishrun 20. Jadi hadis 21. Hadis ni tak berapa panjang, agak ringkas juga seperti mana hadis yang sebelumnya. Hadis diriwayatkan an Abi Amrin wa qila Abi Amrah, daripada Abi Amrin ataupun ada sesetengah menyebut Abi Amrah. Jadi Abi Amrin ataupun Abi Amrah ini seorang insan yang sama. Nama sebenarnya ialah Sufyan ibni Abdillah radhiyallahu anhu. Kalau tak ada tua pada dia. Kalau kita lihat nama bapa tu Abdullah macam bapa di Muslim. Tapi bila disebut radhiyallahu anhu ni, jelaslah kepada kita bahawa Sufyan itu sahaja merupakan sahabat Nabi SAW. Bapanya tidak. Bapanya tidak, di mana juga ayahanda Nabi SAW juga bernama Abdullah, tapi tak termasuk dalam sahabat Nabi. Waktu Nabi dilahirkan, Abdullah sudah wafat. Waktu Abdullah wafat, Nabi berusia 2 bulan dalam kandungan bondanya Aminah. Maka ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat menerima bahawa kedua-dua ayahanda dan bonda Nabi SAW, Abdullah dan Aminah ini dari golongan fitrah. Golongan fitrah, golongan yang nak kata Muslim pun bukan, nak kata kafir pun bukan. Sebab mereka berada dalam masa yang tidak diturunkan para Nabi dan Rasul. Jadi di manakah kedudukan mereka? Terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dah ayahanda bonda Nabi itu takkan masuk neraka kan? Itu perkara yang sangat mudah difahami oleh akal itu. Takkanlah ayahanda dan bonda Nabi yang tiada bukti-bukti jelas mereka menyembah berhala, maka boleh kita kata mereka masuk neraka. Jadi ianya boleh kita fahami dengan jelas. Walaupun Nabi pernah menyebut, apabila ditanya oleh seorang sahabat kedudukan ayahnya, ayahanda, Nabi menjawab, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapaku dan bapa kamu di dalam neraka. Jadi ada orang salah faham. Abi di situ merujuk kepada Abdul Muttalib, merujuk kepada Abu Talib, pak saudara Nabi. Kerana pak saudara Nabi ini Nabi anggap seperti bapanya sendiri. Sebab Nabi tak pernah tengok bapa dia. Siapa yang paling rapat dengan dia, yang pernah jaga dia, itulah bapa dia.
Mula atuk, lepas tu pak saudara. Inilah yang Nabi maksudkan inna abi wa abaka inna abi. Cerita lah kan. Ayah kita tak besar kita pasal apa? Mungkin ayah kita dah meninggal, jadi dibesarkan oleh atuk opah kita. Jadi atuk opah kita tu dah macam mak ayah kita. Begitulah keadaannya Nabi SAW. Jadi itu nak menguraikan, nak menjawab tentang Abdullah tadi, apa kepada Sufyan, bukan dari sahabat Nabi. Qala, beliau telah berkata, Sufyan bin Abdullah ni pernah berkata kepada Nabi SAW, qultu, aku berkata dan bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil islami qawlan, katakanlah untukku. Jadi kalau terjemah sini dikata beritahulah kepada aku. Jadi boleh juga sama di makna dia, katakanlah untukku, beritahulah kepadaku. Lain ke makna kan, sama je, cuma ayat tu lain, bunyi tu sedikit lain, terjemahan tu. Kan? Sebab saya terjemah mengikut apa yang tertulis dalam bahasa Arab. Penterjemah ini menterjemah supaya ianya lebih difahami, maksud pertanyaan tu. Beritahulah kepada aku. Nampak? Jadi saya terjemahkan secara lurusnya, katakan untukku. Fil Islam, dalam Islam itu, di penterjemahan ni dia tak ambil fil Islam itu dulu. Islam tu dia letak kemudian, kita ambil dulu. Katakanlah untukku dalam Islam qaulan, satu perkataan. Jadi terjemahan sini, beritahulah kepada aku satu perkataan tentang Islam. Sama ke tak sama makna dia? Sama, cuma mana dulu mana kemudian je, kan? Tak ada beza. Benda itu juga, kereta, motorkar, benda juga kenderaan bertayar 4. Ada beza ke? Motorkar tu dia kena boleh sondol orang main mati. Kereta tak boleh. Tak, itu tak memberi perbezaan. Sama je. Kereta wajar ke, kereta Ferrari ke, kereta apa pun, kalau dia bertayar 4, maka namanya kereta dan namanya pun motorkar. Sama je. Jadi benda ni sama je. Beritahulah kepada aku satu perkataan tentang Islam, katakan untukku dalam Islam satu perkataan. Sama je. Kefahaman kita tu akan jelas juga. Sama. La as'alu anhu ahadan ghairuka. Tidak aku tanya tentangnya seseorang selainmu, selain anda. Kalau diterjemah sini, yang tidak akan aku tanyakan tentangnya kepada orang selain engkau. Nampak? Sama je makna dia. Ayat tu beza, tapi maknanya sama. Kenapa saya menerangkan ini? Kerana ada hadis Nabi yang membawa makna sama, tetapi ayatnya berbeza. Makna tu, ayat tu lain-lain, tapi maknanya sama. Jadi kata Sufyan tadi, beritahu kepada aku, katakanlah untukku dalam Islam satu perkataan yang aku tak tanya tentangnya seseorang selain anda, ya Rasulullah. Apa dia?
beritahulah pada aku satu perkataan dari Islam yang akan aku tanya tentangnya kepada orang selain kau. Apa dia? Beritahu dalam Islam ni, apa dalam Islam ni satu benda yang aku tak akan tanya pada orang lain melainkan kamu saja ya Rasulullah. Apa maksud ayat ni? Maksud pertanyaan ni ialah si Fulan ini, Sufyan bin Abdullah ni memohon nasihat daripada Nabi. Jadi kita sebagai manusia ni, bila kita ada sesuatu perkara yang kita nak jadikan sebagai panduan, maka kita minta nasihat. Bila kita nak buat sesuatu lah, kita minta nasihat. Macam akak lah kan, nak buat sesuatu, akak rasa cadang-cadang nak simpan duit. Duit ada ni, suami bagi duit, adalah akak tolak-tolak sikit, RM50 setiap bulan. Sebulan dah 600, setahun dah 600. Ini bulan 12 ni masuk 600 contoh. Duit 600 ni kita terfikir nak buat sesuatu dengan duit ni, cadangan-cadangan kita, nak masuk, nak dilaburkan ke, nak dibelikan emas ke. Tapi pasal duit ni duit nafkah dari suami kita, jadi kita nak tahu, nak buat sesuatu, kita tanya dengan duit ni, kita tanya suami kita, minta nasihat. Abang, saya duit belanja abang tu saya simpan RM50 sebulan. Jadi sekarang ni dah hujung tahun ni, saya simpan dah 600. Apa yang patut saya buat dengan duit ni abang? Inilah maksud pertanyaan Sufyan bin Abdullah, minta nasihat. Saya masuk Islam ni, apa benda dalam Islam ni yang saya tak akan tanya kepada orang lain, melainkan kepada anda saja ya Rasulullah. Nampak? Pasal yang bawa Islam pun Nabi, bukan orang lain. Walaupun mungkin yang membawa Sufyan ni masuk ke dalam agama Islam mungkin para sahabat. Sebab seseorang masuk Islam tu tak semestinya direct daripada Nabi SAW. Ada juga para sahabat yang masuk Islam itu dibawa oleh sahabat lain. Sahabat lain, kawan dia dah masuk Islam, kawan dia berdakwah, ajak, dah masuk Islam. Kawan ni tanya, apa yang bagus di Islam ni? Kalau aku masuk Islam ni, apa aku dapat? Dapat duit tak? Dapat e-wallet rahmah tak? Dapat bantuan sara hidup rakyat tak? Dapat tak duit zakat? Contoh. Kan? Apa manfaat yang aku dapat kalau aku masuk Islam? Kadang-kadang manusia ni macam tu lah perangai dia. Kalau aku join ni, apa manfaat yang aku dapat? Kalau saya masuk skim pelaburan ni, apa yang saya dapat? Kan? Jadi kawan ni pun cerita lah, cerita, tertarik masuk Islam. Jadi Sufyan bin Abdullah kemungkinan begini, bila dah berhadapan dengan Nabi SAW secara langsung, maka dia tanya kepada Nabi sendiri sebagai insan yang merupakan seorang Rasul membawa Islam itu kepada manusia. Jadi Sufyan tanya kepada Nabi, katakan padaku ya dalam Islam ini satu benda, satu perkataan yang aku tak perlu tanya orang lain selain daripada kamu. Qala, maka Nabi SAW pun menjawab dan bersabda, sambil bersabda, Qul, katakanlah, amantu billah, katakanlah aku beriman dengan Allah, aku telah beriman kepada Allah. Nampak? Nasihat Nabi ni simple je. Dia tengok sahabat ni orang yang bukan orang yang lama memeluk Islam, bukan dari kalangan
sahabat-sahabat macam Khalifah yang 4 ke, Khulafaur Rasyidin ke, sahabat-sahabat yang minal asyratil kiramil bararah, 10 sahabat masuk syurga ke, ataupun as-sabiqun al-awwalun, sahabat-sahabat yang terawal memeluk Islam ke. Tak, ini mungkin orang baru ni, baru seminggu ke 2 minggu revert kan. Jadi dia pun tanya soalan kepada Nabi, minta nasihat. Nabi bagi nasihat yang mudah faham. Sebab itulah ke dalam kitab Ar-Rasul Muallim karangan Syekh Almarhum Syekh Abdul Fattah Abu Huda Al-Halabi As-Suri, Almarhum Syekh menerangkan tentang bagaimana kaedah Nabi mendidik para sahabat. Nabi dan nasihat para sahabat dia pun tengok pada keadaan sahabat. Kalau warga PDRM, ilmu yang disampaikan tak boleh sama dengan guru-guru takmir. Kalau guru takmir, ilmunya lebih, cerita pun kena tinggi sikit. Kalau warga PDRM ni benda bisi asas-asas, fardu ain, kan, bab tauhid, bab fiqh, yang asas itu je. Cerita benda tinggi-tinggi, alam malakut, alam jabarut, ini semua memening sungguh-bela. Yang serabut, otak mikir tak boleh sampai, ilmu tak sampai, kefahaman tak sampai, akhirnya tak dapat apa-apa pun. Jadi Nabi bagi nasihat tu simple, mudah. Qul amantu billah, katakanlah aku telah beriman dengan Allah. Katakanlah kepada orang-orang yang berhadapan, yang menemui kamu, yang bertemu dengan kamu, bersua dengan kamu. Wahai Sufyan, amantu billah, aku telah beriman dengan Allah. Di sini kita boleh baca kemungkinan Sufyan ni ramai lagi kawan-kawan dia yang belum memeluk agama Islam, ataupun sedang berkira-kira untuk memeluk agama Islam. Dia ada keadaan-keadaan itu. Ada orang ni, mereka ni banyak dah kaji tentang agama Islam ni. Dia kaji lebih dalam lagi daripada kita yang Islam ni, tapi masih berkira-kira, duk fikir lagi, nak Islam ke tak, Islam ke tak, Islam ke tak, Islam ke tak. Tapi banyak dikaji lah. Masjid masuk, masjid pun dah masuk, Quran pun dah baca, kitab-kitab agama pun dah baca, jumpa orang alim pun pergi dah, jumpa, berbincang, bermuzakarah, berdialog, tapi masih berfikir lagi nak memeluk agama Islam. Tak confident lagi. Sebab itulah ada istilah dalam agama kita ni, wal muallafatu qulubuhum, mereka yang dijinakkan hati mereka. Jadi hati tu dah jinak lah. Hati tu dah jinak, cuma belum memeluk Islam. Itu ada pandangan, walaupun pandangan ni tak popular, dikatakan gharib. Orang bukan Islam yang sedang berjinak-jinak untuk nak masuk Islam, mereka berhak menerima agihan zakat. Mereka termasuk dalam asnaf zakat, walaupun belum memeluk Islam. Tapi minat Islam tu dah dia dah. Tiap-tiap minggu pergi kelas pengajian agama perkem, tiap-tiap minggu pergi ke masjid, duduk tergendak-endap, duduk kat tepi masjid. Nyamar dia pakai kopiah kalau lelaki, nyamar dia pakai tudung kalau perempuan. Nak dengar ceramah, nak dengar kuliah, nak dengar perdagangan tentang agama Islam, tapi dia belum Islam lagi. Kata sesetengah, ada kata pandangan ini, orang macam ni masuk dalam asnaf zakat, berhak menerima agihan zakat. Bukannya masuk Islam jadi revert baru dikira asnaf. Tak, sebelum tu pun dah boleh. Itu kata satu pandangan ya.
Tapi yang terpakai dalam Malaysia, masuk Islam dulu, jadi mu'alaf selama 3 tahun, baru, dalam 3 tahun tu berhak dikira sebagai asnaf dan berhak terima duit zakat. Lepas 3 tahun tak boleh. Tak boleh dah. Itu secara tepat. Kalau di Perak ni tak ada had, walaupun dah 5 tahun ke 10 tahun ke, kalau perlu pada agihan zakat akan diberi juga. Tidak tersekat bantuan untuk mereka. Wallahu a'lam. Kemudian Nabi sambung sikit je nasihat Nabi, amantu billah thumma istaqim. Kemudian hendaklah kamu beristiqamah, hendaklah engkau beristiqamah. Kemudian beristiqamahlah. Apa istiqamah? Istiqamah ni maknanya dia konsisten. Kalau hati dah tetap tu, tetaplah konsisten. Jangan berbolak-balik lagi. Dah hati terfikir Islam ni betul ke tak betul, Allah ni ya ke tak, pada mula dia ragu-ragu. Ini bahaya. Kalau kepercayaan itu dah bulat, perteguhkan, fastumastaqim, perkuatkan, perkasakan. Kalau ibadah, kalau dah boleh buat, walaupun meluk agama Islam baru lagi, tapi dah boleh solat 5 waktu, teruskan. Jangan ditarik pula. Kalau dah boleh puasa bulan Ramadan, teruskan. Saya masa beli Islam tu, saya cuba-cuba puasa Ramadan. Saya cuba puasa. Tahun akhir sebelum saya Islam, saya mampu berpuasa sebulan. Dalam bulan Ramadan, genap cukup sebulan, kata dia. Ni perempuan contoh. Ni perempuan, dia tak tahu yang hari dia datang haid tu, dia tak boleh puasa. Tapi dia puasa juga. Dia kata hari tu saya puasa sangat penat. Kata, mana tak penat? Kalau datang haid pun puasa, memang penat lah. Tapi dia puasa juga. Sebab dia belum Islam, jadi dia tak tahu bahawa orang perempuan kalau uzur syar'i datang dalam haid, dia tak wajib puasa, malah haram berpuasa. Kalau puasa juga berusaha, dia tak tahu. Kan? Jadi ada juga mereka ni yang bila dah masuk Islam tu mudah untuk mengamalkan ajaran Islam, sebab mereka dah dilatih, mereka dah latih diri mereka. Itu bila tuan-tuan mereka tengok orang meluk Islam, orang yang mu'alaf, masih lagi rambut mengerbang, orang perempuan lah jangan dimarah. Tahu tak, dalam Islam kita wajib tutup aurat, berhijab, pakai tudung. Kenapa tak pakai tudung ni, berdosa tu tak, masuk neraka? Jangan. Itu keras, kita keras pada mereka. Mereka tu baru lagi baru memeluk Islam. Tuan-puan yang mereka nak memeluk agama Islam, kita lah bimbing perlahan. Lama-lama insya-Allah. Ada satu mu'alaf ni, ada keluar cerita dia baru ni. Memang dalam IG dia pakai tudung waktu sembahyang je. Waktu sembahyang dia pakai tudung, pakai telekung. Luar solat tak bertudung. Kita nak kata apa? Kita nak kata ni masuk neraka, sembahyang sisi dia masuk neraka, tak tutup, tak bertudung, tak tutup aurat. Dia mu'alaf. Jadi beri ruang pada dia, pelan-pelan, dia sikit-sikit. Kamu dah bertelekung sembahyang tu, teruskan. Dia mengaku dia belajar agama Islam dari pembacaan dia sendiri. Sebab dia meluk tu waktu tu PKP, tak ada guru nak ngajar dia. Jadi kita nasihatkan gini, cik, datang belajar ke Peking. Setiap minggu ada kelas pengajian. Di masjid kami ada kelas pengajian fardu ain untuk kaum muslimah, datang. Tak apa ke, datang. Dia datang mengerbang rambut dia, jangan dimarah. Pelan-pelan tadi, cik, kita dalam masjid ni kena pakai tudung.
pakai telekong. Jadi mudah-mudahan dengan kaedah kita itu boleh melembutkan hati dia, dan mungkin dia akan jadi lebih baik daripada sesengah yang lain, setengah muslimah yang lain, setengah orang Islam yang lain. Jadi, kalau kita keras, wa in kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min hawli. Kalau kita keras pada orang yang ribut, yang meluk bau mulut Islam ni, mereka akan lari. Dalam kelemahan, mereka akan murtad, keluar dari agama Islam. Kata dia tak ada manfaat masuk Islam. Orang Islam pun tak suka dia masuk Islam. Marah, yang ini tak boleh, itu tak boleh, ini haram, itu haram. Apa yang saya buat semua tak kena. Jadi ini mengendurkan, melunturkan semangat mereka. Jadi mustaqim ni, istiqamah ni kena faham. Macam kita ni wajib istiqamah. Kita memang Islam daripada lahir. Bagi orang yang memeluk agama Islam tu, biarkan mereka melalui tahap-tahap tertentu. Kan? Yang penting ada bimbingan. Yang masalah tak ada bimbingan ni. Dan orang kita sendiri pun begitu juga. Kalau tak dibimbing pun hanyut juga. Ramai orang kita, orang Islam kita yang memang dari lahir Islam, tapi penghayatan agamanya sangat rendah. Kan? Wallahu a'lam. Jadi itulah pesan Nabi SAW kepada Sufyan bin Abdullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. InsyaAllah pada bulan kita datang kita akan sambung dengan hadis yang berikutnya, iaitu al-hadis al-thani wa isyurun, hadis yang ke-22. InsyaAllah diizin Allah kita sambung pada hadis yang akan datang pada bulan kita yang datang. Yang baik dari Allah SWT dan kurang begitu semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.